perkataan yang di Malaysia maknanya lain di Indonesia. Perkataan yang sama digunakan di Indonesia lain maknanya di Malaysia. Okey, Prof. Betul ke orang kidal berfikir guna otak kanan dan sebaliknya? Betul. Betul. Itu dari segi biologi. Saya aja belajar bioengineering, saya betul lah. Sebab otak kanan kita mengawal bahagian kiri jasad kita. Otak kiri kita mengawal bahagian kanan badan kita. Jadi orang yang kidal, dia kata apa? Guna otak kanan lebih ya. Dia guna otak kanan lebih. Orang yang kidal, maknanya otak kanan dia lebih beroperasi daripada otak kiri. Maknanya dia seorang yang lebih kreatif. Lebih kreatif daripada orang yang tidak kidal. Jadi otak kanan dia lebih power, otak kiri dia kurang. Cuma dalam dunia sekarang kita tidak mau itu berlaku. Kita mau balancekan antara otak kanan dengan otak kiri ya. Kita mau interaksi yang bagus antara otak kanan dengan otak kiri, dan itu kita perlu kursus yang tertentu. Agaknya universiti perlu ajar sekarang. Dia ada kursus yang dinamakan whole brain thinking. Kalau saudara pergi YouTube, ada kursus-kursus whole brain thinking. Jadi kalau saudara kidal, otak kanan saudara sangat kuat, macam mana saudara nak otak kiri contribute kepada pemikiran saudara dalam menyelesaikan masalah. Begitu juga sebaliknya. So kedua-dua otak perlu digunakan sebab otak kanan kreatif, otak kiri dia lebih numerical. So kita gabungkan dua-dua. Itu yang penting. Tapi yang saudara kata betul. Orang kidal itu otak kanannya lebih kuat daripada otak kiri. Ya. Okay. Alright. Soalan seterusnya ada? Okay, ada daripada Nana. Nana apa nak sebut ni? Nano Atzano. Nano. Okey, bagaimana pula pada pandangan Prof berkenaan gaya bahasa antara di Malaysia dan dari Indonesia? Gaya bahasa tidak ada masalah antara Malaysia dan Indonesia. Isunya hanya istilah-istilah yang digunakan. Sebab ada perkataan yang di Malaysia maknanya lain di Indonesia. Perkataan yang sama digunakan di Indonesia lain maknanya di Malaysia. Misalnya percuma. Percuma. Percuma bagi kita apa? Free kan? Free. Tapi di Indonesia percuma itu sia-sia. Gratis itu free. Tapi kalau dia kata percuma itu sia-sia. Tapi begitu juga di Malaysia pun ada. Kau buat ni percuma aja, sia-sia aja. So asalkan kita faham dua-dua perkataan apa yang mereka maksudkan, itu tidak ada masalah bagi saya. Sebab itu saya, kalau tanya saya, sepatutnya kita terima saja bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia dia ada 300,000 penutur. Bahasa Melayu kita hanya 30,000. So bagi saya bagus kalau kita terima bahasa Indonesia. Banyak istilah-istilah Indonesia yang telah kita mula pakai pada hari ini. Itu bagus. Kita satukan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia tu. Apa yang kita perlu patut hargai orang Indonesia, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, bukan bahasa mereka. Bahasa Indonesia itu diambil daripada Hamka, daripada Sumatera Utara kan. Sedangkan orang ramai yang di Pulau Jawa tu mereka bercakap Jawa. Mereka tidak bercakap bahasa Indonesia dalam kehidupan harian mereka. Tetapi mereka menerima bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia. Dan tidak ada sebab kerana kita tak boleh terima samakan bahasa kita dengan bahasa Indonesia. Kalau saya pergi ke Medan misalnya. Medan itu penuh orang Melayu. Cuma bahasa mereka, cara mereka sebut perkataan berbeza sedikit. So, tidak ada masalah. Dan saya tengok ramai juga pembaca-pembaca buku Melayu di Malaysia. Mereka sangat minat membaca buku Indonesia. Dan setelah mereka membaca buku Indonesia beberapa ketika, sudah tidak ada masalah lagi. Bahasa Indonesia memang tidak ada masalah pada kita. Cuma kita perlu faham beberapa istilah yang berbeza. Dan itu pun tidak banyak. So,
kita patut mula terima beberapa perkataan Indonesia sepatutnya yang kita jarang guna pada hari ini ya. Saya rasa penyatuan bahasa Malaysia dan Indonesia adalah satu tindakan yang sangat bagus yang patut kita usahakan. Ya. Okey. Hampir sejam ya Prof kita bersiaran. Saya bagi lagi mungkin dua lagi soalan ada. Satu soalan dan boleh kita alright. Ada soalan ni daripada Ridwan Rashid. Okey, di manakah kami boleh mendapatkan buku-buku? Salah satunya yang saya kata. Ini Prof sumbang untuk ni. Okey, teruskan Prof. Isunya kami tidak jual buku di kedai-kedai sebab sekarang kedai mengambil 60% komisen ya. Kebanyakan kedai ambil 60% komisen dan kita tak mampulah nak jual dengan harga yang begitu mahal. Jadi kami jual secara online. So saudara pergilah pasaria.com, pasaria.blog. Di situ ada jual macam-macam termasuk buku-buku kami. Pasaria.blog. Kami ada jual buku. Semua buku-buku yang kami terbitkan kami ada jual di situ. Pasaria.blog. Pasaria. Kita cipta istilah baru. Pasaria.blog. Pasaria.blog. Okey, sekiranya ingin mendapatkan buku-buku cerpen tersebut, boleh terus ke pasaria.blog. Okey. Kalau tak ada duit kami bagi percuma. Kalau ada duit bayar. Alright, baik Prof. Ada lagi soalan ke? Ya. Okey, dah. Alright. Rasanya dia mungkin ada lagi soalan-soalan tu tapi tak apa. Mungkin boleh kita dah hampir ke penutup Prof. Mungkin boleh ada kata-kata terakhir daripada Prof kepada yang menonton ataupun ada yang nak bertanya soalan lagi ke lepas ni, dekat mana kita boleh hubungi Prof? Bagi semua penonton saya ucapkan terima kasih. Saya ingat nak cerita 16 cerpen lagi ni, tak ada masa So cerpen-cerpen dalam buku ni sangat menarik. Bolehlah dapatkan dan baca sendiri. Salah satu cerpen yang saya buat, cerpen saya kedua bertajuk salah satu cerpen ini cerita Pinang. Pinang. Ini juga menceritakan apa yang berlaku pada zaman ini. Kita ada masalah sexual orientation di kalangan anak-anak muda dan kita cuba hurai masalah itu dengan melihat apa yang masalah mereka hadapi Dan banyak cerita-cerita yang ditulis oleh penulis-penulis kita ini sangat bagus So bolehlah dapatkan cerpen buku ini dan kami juga telah menerbitkan satu lagi buku cerpen yang bertajuk Tulah. Tulah. Tahu apa tulah? Tulah, bahasa Indonesia pun tulah, bahasa Melayu pun ada perkataan tulah. Dan ini kita panggil volume 2 cerpen volume 2. So kami dah menghasilkan 2 volume cerpen dan 7 volume puisi di bawah Gapsa Enterprise. InsyaAllah pada tahun 2021 ni kami akan teruskan usaha kami dan saudara boleh hubungi saya di Facebook paling senang di Facebook Irwan Abu Bakar.